kita jemputlah Encik Syawal untuk share dia punya topik hari ini. Oh, saya dah dekat atas pentas dah sekarang So basically the most important sekarang ni tuan-tuan dan perempuan kena dengar suara saya lah. Okay, tak nampak muka saya yang comel tu tak apa. Yang the most important adalah tuan-tuan dan perempuan dengar suara. Sebab dia punya keutamaan dalam live ni bila kita buat FB live dan sebagainya, suara tu jelas lah. So kalau ada sangkut-sangkut dan sebagainya kena cepat-cepat bagi tahu. Saya keep on reading lah tuan-tuan punya komen. Jadi keep komen je lah. Komen, kemudian jangan lupa tag kawan-kawan yang lain so that kita tahulah tuan-tuan sedang bersama dengan saya. Kadang-kadang saya ni bercakap seorang-seorang. Inilah, saya ni cikgu tuan-tuan, cikgu kan, cikgu. Jadi kita pun buat kelas online. Jadi bila kita masuk kelas, budak-budak masuk kelas lepas tu dia tutup kamera, tak tahu dia pergi mana. Itulah masalah budak-budak sekarang ni kelas online. Jadi kita jam lah, kita bercakap seorang-seorang dengan telefon. Jadi saya harap tuan-tuan jangan biarkan saya keseorangan. So apa tugas tuan-tuan dan perempuan, walaupun tuan-tuan dan perempuan tak boleh nak bersuara, tuan-tuan jeritlah kat rumah tu, saya takkan dengar. Tuan-tuan hanya komen saja. Komen, dengar dan sebagainya, dan datang daripada mana. Okey, daripada Ipoh ke, daripada Sabah ke, daripada Sarawak ke, daripada Semenanjung ke, daripada mana-mana saja. Even luar negara sekalipun boleh komen dekat bahagian komen tuan-tuan daripada mana. Okey, alright. So kita topik hari ni adalah emas, labu bukan lebu. Emas, labu bukan lebu. So tahun lepas 2020 kita dikejutkan dengan satu situasi di mana COVID-19 menyerang dunia. It's not menyerang Malaysia tuan-tuan. COVID-19 dia bukan datang Malaysia semata-mata. Dia datang satu dunia. So bila dia datang satu dunia, what happen adalah satu dunia sekarang ni duduk dalam rumah. Satu dunia duduk dalam rumah. So dia bagi efek kepada bukan sekadar tahap kesihatan, but then tahap ekonomi manusia pun down, jatuh. Even not pasal manusia. Of course bila manusia ni lah kumpulan of human, kumpulan of manusia ni membentuk sebuah negara. So kalau ekonomi manusia down, automatic ekonomi sebuah negara pun akan down. So bila ekonomi negara down, ekonomi dunia down, so apa yang akan efek? Efek dia kepada harga emas dunia. Sebab apa harga emas dunia efek? Sebab emas adalah safe haven. Safe haven. Emas adalah satu pelaburan yang paling selamat. So that's why dia panggil safe haven. So then harga emas melonjak luar biasa hebat tahun lepas. So ramai yang membeli emas, melabur emas ikut-ikutan tahun lepas. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah semua beli emas, dia pun join beli emas. So what happened today? Dia lebur, dia bukan melabur. So today punya topik is labur bukan lebur. So bila tuan-tuan dan perempuan faham this kind of topic, tuan-tuan punya langkah tahun lepas adalah langkah yang paling bijak. So jom kita jadikan diri kita bijak lebih kurang dalam masa 1 jam dari sekarang. So Fika boleh slide? Okey, boleh. Boleh besarkan? Dia sampai sini je. Boleh besar macam ni je. Oh, dia tak boleh besarkan slide? Dia tak boleh full view. Okay, tak boleh full view. Okay, tak apa. So hopefully kalau siapa yang tak nampak tu, tuan-tuan dan perempuan boleh sengitkan telefon. So telefon tu akan jadi lebih besar lah. Kalau dia menegak, so dia akan comel lah. Tuan-tuan akan nampak saya macam semut je dalam telefon tu. So tuan-tuan kena sengitkan telefon. So dia bentuk horizontal lah. So dia akan besar. Okay, so this topik adalah emas, labur bukan lebur. So tuan-tuan dan perempuan, saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun kenal dah saya. Macam lah famous kan. But then of course lah you kenal lah saya. Satu orang yang bersuara lantang. It's not lantang menjerit, bukan. Maksudnya lantang lah.
Kemudian very direct to the point, saya tak ada lapi-lapi. Kalau saya kata mati, matilah. Kalau saya kata pergi matilah. Nampak macam mana? So that is my kind of word. So tuan-tuan dan perempuan kena ready lah. Ready telinga, ready mata untuk melihat, ready telinga untuk mendengar. So saya adalah founder Master Dealer dalam public goal. So saya punya downline lebih kurang dalam 3,500 saya punya empire. So mungkin next dulu. So this kind of kita punya topik lah, emas, labu bukan labu. Okay, next. Okay, so konten kita hari ini adalah tentang yang pertama, tak kenal maka tak cinta. Of course, tak kenal maka tak cinta ni bukan nak kenal emas, tuan-tuan. Tuan-tuan sebelum kenal emas, tuan-tuan kena kenal aku ni siapa. Tuan-tuan akan kenal siapa speaker di depan tuan-tuan ni. So then, bila tuan-tuan kenal siapa saya, tuan-tuan akan jatuh cinta bukan pada saya semata-mata, but the knowledge yang saya akan sampaikan. Yang kedua, kita akan masuk why gold. Kenapa emas? Kenapa bukan platform-platform yang lain? Kenapa emas? So itu yang kita akan highlight. So then bila kita tahu kenapa emas, kita bukan sekadar lebu, kita labu. Dan kita kena ada satu pengetahuan, satu ilmu tentang cara ataupun tips beli emas yang terbaik. So apa tips-tips dia? So saya akan kongsikan. Dan macam mana tuan-tuan dan perempuan bila mana dah masuk ke dalam dunia pelaburan emas, dapat jadi seorang pelabur emas yang bijak. So dia ada tips and trick. So saya akan kongsikan. Dan ada sedikit selingan Raja Lawak. So of course saya tak panggil mana-mana artis, mana-mana pelawak yang terkemuka. Saya sendiri akan berlawak depan tuan-tuan dan perempuan. Engkau gelak tak gelak itu nombor 2 dik. Aku tak kisah. Dan yang terakhir kita akan masuk PGBO. Apa itu PGBO? So kita akan terangkan secara terperinci kepada tuan-tuan dan perempuan. So ada 50 orang dah sekarang ni. Oh quite cantik 50 orang jadi banyak lah juga bagi saya. So siapa yang dah bersama ni? Sinaran Mentariku. Oh, nama kau. Nama macam orang zaman 80-an. Sinaran Mentariku. Karim KPG. Okey, apa khabar Tuan Karim? Quick Siu Chow. Okey, apa khabar? Selamat pagi, salam sejahtera. Okay, alright, Chun. So just keep on comment, keep on tagging kawan-kawan yang lain so then dia orang pun dapat manfaat. Dan jangan lupa share this live kepada orang lain. Keep on sharing So siapa saya tuan-tuan? Saya Syawal Imran. So saya graduan UIA dalam bidang sejarah dan tamadun. So tuan-tuan sedang bercakap dengan orang yang belajar sejarah dengan tamadun. Okay, so orang yang belajar sejarah dengan tamadun ni hidup dia dengan buku tuan-tuan. Hidup dia dengan buku. So tuan-tuan kena faham lah macam mana saya ni. So kemudian saya simpan emas sejak 2015. So that's mean 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 tahun yang lepas saya simpan emas. So sekarang saya adalah staff founder Master Dealer. Empire saya 3,500 orang. So saya ada pengalaman 2 tahun dalam dunia bank. So that's mean bila saya bercakap tentang kewangan, saya ada satu stand yang kukuh untuk saya bercakap tentang knowledge kewangan. Sebab saya dulu kerja bank 2 tahun. Even right now saya pun ada license untuk banking. Boleh jual takaful, saya boleh jual mortgage loan, saya boleh jual hire purchase loan. So saya ada that kind of knowledge dan saya ada that license untuk jual produk-produk tu. So saya rasa saya layak untuk bercakap tentang produk kewangan. Dan 2 years saya dekat dalam asyik kena merah dengan bos sebab tak achieve KPI, tak achieve target. So saya buat keputusan untuk berhenti bank, saya masuk jadi cikgu. Sebab jadi cikgu ni kita marah budak. Budak takkan marah kita. Itu yang bestnya. Alright. So alhamdulillah tahun lepas saya berjaya tulis sebuah buku. Tahun lepas buku merah tu, Dinar Dirham versus Wang Kertas. Tahun ini saya berjaya tulis satu lagi buah buku, 365 Nota Emas Evergreen. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan doakan tahun depan saya nak come out dengan another books. So every single year saya akan come out dengan one book. Doakanlah yang baik-baik. So at the end of this session saya akan bagi tahu promo dengan PG Mall. Kita ada 10-10 punya promo.
which is combo 2 buah buku ni tuan-tuan hanya boleh dapatkan dengan RM10 10 sen saja. RM10 10 sen dapat 2 buku. Gila tak gila? Gila ya. 2 buku RM10 10 sen. Mana kata satu buku tu RM5 5 sen dik. Dia bukan cubaan. Ini betul-betul. Okay, next. Okay, along the way ni, kalau kita setengah ni, kalau tuan-tuan dan perempuan ada soalan, just tulis saja dekat dalam bahagian komen. Saya akan baca dan saya akan jawab lah. Okay. Macam lambat sikit dia punya slide ni bergerak. Okay, so tuan-tuan dan perempuan, this is the most important lah. Apabila kita bercakap tentang ilmu emas ni, tuan-tuan, that's why saya keep on sharing ilmu emas dekat channel Telegram saya. Okay, dekat channel Telegram saya, tuan-tuan boleh pergi dekat Telegram, type saja nama saya, Syawal Emeron. Ejaannya rapat. Type saja Syawal Emeron kat bahagian search, nanti tuan-tuan akan jumpa saya punya channel Telegram. Dekat situ dah ada 3,600 orang. So just klik dan subscribe, masuk. Everyday saya kongsi ilmu emas dekat situ. Okay, so disebabkan ilmu emas ni mesti, wajib, harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Sebab apa tuan-tuan? Dan apabila berlaku bencana ekonomi, berlaku malapetaka ekonomi, masyarakat kita mampu tersenyum. So di antara tuan-tuan ada lebih kurang 50 orang sekarang ni, siapa yang tersenyum ketika mana COVID-19 datang tahun lepas? Awal-awal mungkin kita tersenyum sebab duduk rumah, lepak dengan anak bini kan. Tetapi bila dah 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan duduk rumah, otak jam tuan-tuan. Ada yang kena buang kerja, ada yang kena potong gaji, ada yang kena cuti tanpa gaji. So benda ni semua dia bagi satu efek kepada kita punya emosi dan juga mental illness. So siapa saja yang mampu tersenyum adalah mereka yang menyimpan emas dari awal. So that's why saya kata ilmu emas ni very important. So tuan-tuan keep on sharing saya punya live. Keep on tagging kawan-kawan yang lain, sama ada dia public group punya orang ke, customer ke, dealer ke, siapa-siapa saja. So then bila diorang ada mentality simpan emas yang betul, tuan-tuan tak payah kerja banyak sebab diorang akan menyimpan emas dengan betul. Sebab apa? Diorang ada mentality simpanan emas yang baik. Alright, next. So this is the most important. Saya percaya tuan-tuan dan perempuan yang hadir pagi ini mungkin ada yang kena scam. Maksudnya kawan ajak, jom kita attend seminar. Seminar apa yang dia kata? Okay, katakanlah kalau dulu zaman-zaman MLM dulu kawan ajak lepak mamak, kawan ajak ni, tiba-tiba datang pergi dengan seminar, dengan ceramah. So sekarang ni online, kalau korang tak suka korang boleh left, kan? Cuma nak bagi tahu kalau tuan-tuan ada orang lain ajak atas tiket benda lain, contoh, attend seminar saya dapat RM50, padahal tak ada. Dia saja nak attract orang. Jadi tuan-tuan risau, kena scam. So ini adalah beberapa step yang saya ajar kepada semua orang yang attend saya punya seminar online ataupun offline. Saya ajar benda ni supaya tuan-tuan dan perempuan dapat elakkan diri daripada kena scam. Okay, next. So apa dia punya step? It's very simple. Ada 5 langkah elak di scam oleh saya. Kalau saya scammer, saya nak ajar tuan-tuan supaya jangan kena scam dengan aku. First thing first. Tuan-tuan pergi buka website Bank Negara Malaysia. So dekat website Bank Negara Malaysia ada alert list ataupun watch list ataupun blacklist. So dia ada benda tu. Dia ada company-company yang dah blacklist. Blacklist ni memang tak boleh buat apa dah. Assalamualaikum. Alert list ataupun watch list. So tengok dalam alert list ataupun watch list ada tak nama Public Gold ataupun nama Syawal Emeron dekat situ. So kalau tak ada, satu point scammer dapat dibuang. Kedua,
tuan-tuan dan puan-puan pergi terus ke mana-mana arah nu yang tuan-tuan dan puan-puan tahu. Kelilinglah dekat area rumah tuan-tuan, taman tuan-tuan ada arah nu. Pergi ke arah nu tu tanya, terima tak emas public gold? Kalau dia kata terima, bermakna langkah kedua selesai, kita dapat elakkan scam. Ketiga, buat semakan dekat social media. Dekat social media lagi senang tuan-tuan. Tuan-tuan search saja dekat Google, search saja dekat Facebook, type saja Syawal Amaron Public Gold. Kalau tiba-tiba kau nampak muka aku kat situ besar-besar ada orang tulis scammer, kau screenshot hantar dekat aku. Aku nak saman orang tu. Alright? So, boleh buat semakan dekat social media. Yang keempat, tuan-tuan hadir seminar which is tuan-tuan tengah buat sekarang ni. Dan yang kelima, tuan-tuan datang terus ke branch Public Gold, bagi duit, dapat tak emas. Kalau tak dapat emas, dapat kertas, dapat angin, hati-hati dik. Itu semua tanda-tanda scam. Tapi kalau lima-lima tuan-tuan dah buat, lima-lima ni tuan-tuan dah buat dan, dengar, dan semua selamat, semua okey, bermakna tuan-tuan tak kena scam pagi ni. Tuan-tuan tak kena scam pagi ni. So saya nak tengok. Siapa ada lagi? Puan Lid, kita ada Hafi Hasif, Marlin Tong. Okay, nice. Okay, keep on sharing guys, keep on sharing. Okay, next. Okay, so ini adalah orang kata tu the best. The best lah, saya boleh katakan the best, ataupun saya katakan antara dialog normal atuk-atuk kita. That's why saya letak gambar-gambar atuk. Kalau saya letak gambar saya tak sesuai lah. Sebab saya simpan emas 2015, harga emas waktu tu RM160. 2015 RM160. Tetapi siapa yang beli emas tahun 2000, dengar, siapa yang beli emas tahun 2000, harga emas ketika itu hanya RM30 sahaja per gram. Harga emas hanya RM30 saja per gram. So dia akan terperanjatlah harga emas hari ni almost 270 ataupun 260. Alright, so dia akan terperanjat dan this kind of dialogue lah yang akan keluar daripada mulut dia. Alright, next. Mana-mana slide yang tuan-tuan dan perempuan rasa bermanfaat, tuan-tuan boleh screenshot dan boleh share dekat customer, boleh share dekat Facebook dan sebagainya. No problem, saya benarkan. So kenapa emas? This one kita dah masuk dah, kenapa emas. Tadi first, atuk tadi pun dah bagi tahu. Yang kedua, emas adalah satu aset kewangan yang tiada dalam sistem kewangan. Kau faham? Aset kewangan yang tiada dalam sistem kewangan. This very important thing untuk kita faham. Sebab apa tuan-tuan? Apabila seseorang itu diisytiharkan bankrupt, seseorang itu diisytiharkan bankruptcy, so apa yang berlaku? Semua akaun bank dia kena freeze. Semua aset dia kena freeze. Akan disita. Tetapi satu-satunya benda yang dia ada dan tidak boleh ditrace oleh bank negara, ditrace oleh mahkamah adalah emas yang ada dalam poket, emas yang ada dalam peti besi, emas yang ada dekat mana? Emaslah satu-satunya. That's why saya kata tadi emasnya adalah safe haven. Emas ni satu alat kewangan yang tak ada dalam sistem kewangan. Dia pelik tuan-tuan, dia pelik. Tapi kalau tuan-tuan nanti kalau ada duit lebih sikit, dapatkan buku saya yang warna merah tu, Dinar Dirham versus Wang Kertas, nanti tuan-tuan akan faham secara terperinci, secara keseluruhan topik yang saya bawakan. Okay, next. Alright. So kenapa emas lagi? Orang tanya, kenapa emas? Okey, emas waktu senang jadi harta, waktu susah jadi duit. Hanya orang yang ada emas saja yang akan faham benda ni. Hanya orang yang ada emas saja yang akan faham. Tuan-tuan, orang yang senang, bila dia ada emas, emas tu akan jadi harta. Tapi waktu dia susah, waktu dia sulit, waktu malapetaka berlaku, emas tadi akan bertukar jadi duit. Sebab emas adalah satu-satunya barang komoditi, satu-satunya barang komoditi yang diakui nilai dunia. Nilainya diakui di seluruh dunia sejak dunia diciptakan. Dengar,
Sejak hari pertama dunia diciptakan, emas adalah sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Okay, next. So macam saya cakap tadi, emas adalah satu-satunya alat komoditi, alat kewangan yang diterima di seluruh dunia. Kerana apa? Kerana emas tiada kewarganegaraan. Kau nampak tu geng-geng apa tu? Itu apa gambar kartun apa aku letak tu Itu kartun Angry Bird. Alright. So semua geng-geng Angry Bird ni tuan-tuan boleh gunakan emas. Tak kisahlah kau daripada negara mana, dunia celah mana pun. Selagi mana kau berurusan dengan manusia, manusia akan sangat menyukai emas. Manusia akan sangat menyukai emas. Walaupun dia kata dia tak suka, cuba kau campak emas. InsyaAllah dia kutip dia. InsyaAllah dia kutip. Sebab ini bertepatan dengan hadis Nabi. Nabi bagi tahu anak Adam ni kalau diberi satu gunung emas, dia tak akan cukup. Dia nak lagi satu gunung emas. So perkataan Nabi ni dah sangat sesuai dan sangat bertepatan dengan apa yang berlaku hari ini. Hari ini kalau kita diberi 1 kilo emas, kita takkan rasa cukup. Kita nak lagi. Kita nak lagi. Kita nak lagi. Itulah sifat manusia dan kata Nabi, hanya tanah saja yang boleh mematikan keinginan manusia ni. Hanya tanah saja yang mampu mematikan keinginan manusia ni. Maksudnya apa? Engkau masuk kubur baru engkau tahu emas tu rupanya tidak mampu membantu engkau dekat alam kubur. Gitu. Tuan-tuan jangan ubah siaran. Tuan-tuan masih bersama dengan saya. Ini bukan ceramah tazkirah Jumaat. Bukan. Tuan-tuan masih bersama dengan saya, Syawal Amiron, dalam topik emas. Labu bukan lebu. So jangan kau rasa macam, aku rasa macam dengar ceramah, macam dengar khutbah je. Khutbah ke ni? Tak tuan-tuan. Khutbah orang tak pakai topi tuan-tuan. Siapa lagi? Komen dan keep on sharing. Oh, kita dah naik 52 orang. Naik 2 orang je sedih. 52 orang, kalau korang keep on sharing, akan ada lagi 50 orang lain masuk. So dah jadi 100. Okay, so kenapa emas lagi? Kenapa emas? Jadi kita tengok ini adalah perbualan antara dua orang manusia, sepasang pasangan. Alright, so macam mana nak mula menyimpan tanpa sedar? Baby sayang. Alright, tuan-tuan dan perempuan, benda ni adalah benda yang very common. Even saya punya kawan-kawan, kalau saya buat seminar offline, saya buat seminar online pun ramai yang tanya, macam mana nak mulakan simpanan tanpa sedar? So saya akan jawab, senang sahaja. Beli emas, tuan-tuan akan ada simpanan tanpa sedar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita beli emas, kita akan mula menyimpan tanpa sedar. Tahu-tahu at the end of the year, kita nak kira emas kita, jumlah emas berapa. Saya kata at the end of the year sebab kita nak bayar zakat. Kalau kita cukup untuk bayar zakat, kita bayarlah. So that's why setiap ujung tahun kita akan buat kiraan emas yang kita simpan. So bila kita beli emas, apa yang akan berlaku adalah at the end of the year, kita akan tengok, oh emas aku dah jadi 100 gram. Oh emas aku dah jadi setengah kilo. Sebab apa? Kita tak sedar. Kita sedang menyimpan. So the only way menyimpan tanpa sedar, buy gold. So saya punya advice kepada semua orang di luar sana. Menyimpan tanpa sedar adalah dengan cara beli emas. Okay? So saya rasa poster ni sangat-sangat menarik. Tuan-tuan mungkin boleh screenshot, boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Okay, next. Okay, so bila beli emas, this one saya cakap tadi, bila kita beli emas, kita dah lock duit kita dalam bentuk aset. And that is the beauty of gold. Kita lock duit kita dalam bentuk aset. So apa yang berlaku adalah, tuan-tuan, aset ni long term harga dia akan naik. Itulah makna aset. Okay, aset ni ada dua, sama ada dia punya dia boleh bagi kita cash flow ataupun dia punya capital gain dia naik dalam jangka masa panjang. Contoh rumah. Rumah adalah aset. Rumah boleh bagi kita dua-dua. Satu capital gain, satu lagi cash flow. Cash flow mana kata bila kita sewakan rumah, contoh harga rumah
loan rumah kita bayar dengan bank 1,000. Tapi kita sewakan rumah 1,200. So kat situ ada positif cash flow RM200 setiap bulan kita dapat. At the same time, selepas 10 tahun harga rumah pun akan naik. Itu adalah capital gain. Dalam emas, tuan-tuan tak akan ada cash flow. Siapa yang kata simpan emas bulan-bulan dapat 100, 3 bulan sekali dapat 500, ini semua, okay? Ini semua tahi lembu. Apa itu tahi lembu? Tuan-tuan tukar dalam bahasa Inggeris. Kau tahulah sebutan dia macam mana. Kalau aku sebut nanti orang marah. Alright? Itu semua tahi lembu. Jangan percaya. Emas tidak ada cash flow. Emas hanya ada capital gain. So, bila kita lock emas, bila kita beli emas, kita dah lock duit kita dalam bentuk aset. So, bila kita beli emas, simpanan kita akan lebih bertahan lama. That's why saya selalu sebut, hanya Jauhari yang mengenal manikam. That means hanya orang yang dah beli saja yang tahu. So, keep gold and buy gold. Okay, next. Apa yang kau? Kalau tuan-tuan ada soalan, boleh komen saja. Ada soalan boleh komen, nanti saya baca. Boleh komen. Oh, dah ada 65 orang. Dahsyat korang 65 orang. Saya suka. Cukup 100, saya nak bagi hadiah. Cukup 100, saya nak bagi hadiah. Cukup 1,000, Nana, Bran Seremban, Fika tadi akan bagi hadiah. Special tau hadiah ada. Alright, so tuan-tuan dan perempuan, dengar. Emas adalah aset yang kalis inflation, kalis inflasi. Ini bermakna kita simpan atau labur emas, jiwa kita akan lebih tenang dan tenteram. Tuan-tuan, kalau buat pelaburan, kita tak naklah cerita buruk mana-mana platform pelaburan. But then, kalau kita buat pelaburan A, contoh, kita labur, tiba-tiba harga jatuh dan kita perlukan duit dan kita jual pelaburan tersebut. Of course, kita akan dapat kerugian. Sebab apa? Nak tanam kau terpaksa jual kerana nak dapatkan cash money, duit. Berbanding dengan emas, emas ni aset satu kali inflasi. Kalaupun dia turun, long term saya bagi jaminan potong jari. Saya bagi jaminan potong jari, dia akan naik. Confirm dia akan naik long term. So, bila mana katakanlah harga tengah jatuh, kita nak guna cash. Kita jangan jual emas kita. Kita boleh gunakan platform Ar-Rahnu yang mana ada di sekeliling kita untuk dapatkan cash money. So, that's why saya kata orang yang simpan emas, orang yang labur emas dengan ilmu, jiwa dia lebih tenang dan tenteram. Okay, next. Buktinya apa? This one teori satu dinar, satu ekor kambing ini banyak tersebar. Even benda ni pun diambil sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW. Which is dalam buku saya, buku merah ni kalau tuan-tuan ada, this one. Buku ni ada diterangkan tentang hadis ni. Memang ada. Tentang teori satu dinar, satu ekor kambing. Ada duit sikit labur lah dalam ilmu tuan-tuan. Buku ni harganya RM38 saja, murah. Tapi ada promo. Buku ni RM10 10 sen. Bukan dapat satu buku, dapat 2 buku. Nanti saya terangkan at the end of the session. Okay, next. Ini pun satu lagi bentuk penerangan yang cukup sempurna. Saya rasa semua orang tengok gambar ni saja faham apa makna inflasi. Okey, gambar ni tuan-tuan, dia tak ada kaitan dengan politik. Siapa pun jadi Perdana Menteri, inflasi tetap ada. Dia tak ada kata, jadi Perdana Menteri, harga minyak turun. Tipu. Jadi Perdana Menteri, harga barang turun. Tipu. Tidak ada tuan-tuan. Semua negara akan mengalami inflasi. Semua negara. Sebab apa? Sebab kita bersandarkan kepada duit kertas. Duit kertas ni pula tak bersandarkan apa-apa. Dia sesuka hati di print. That's why saya tegaskan lagi sekali. Dapatkan buku merah ni dan baca. Kau akan fahamlah kenapa saya berani cakap macam tu. Okay, next. Tuan-tuan,
dalam dunia emas setakat tahu je tak guna. Setakat tahu saja tak guna. Cepat-cepat apply knowledge tu, barulah walk the talk kata orang. Barulah kita walk the talk. So kadang-kadang bila kita sembang dengan kawan kita, dia punya sembang kencang tuan-tuan, kencang. Bukan sahaja gajah terbang tuan-tuan. Oing-oing pun boleh terbang tuan-tuan. Tahu oing-oing tu apa? Siapa tahu oing-oing tu apa? Okay, so kadang-kadang kita sembang dengan orang, dia punya cerita tu langit ketujuh tuan-tuan. Semua benda terbang. Tetapi bila kita tanya 1 gram dah ada, 1 gram pun dia tak ada tuan-tuan. So that's why dalam emas bukan sekadar knowledge, bukan sekadar ilmu, but you apply the knowledge, then you akan dapat satu ilmu baru, ilmu praktikal. Okay, next. Okay, tuan-tuan baca dulu, saya nak tengok komen. Hadir dari Putrajaya, Hajar Mahmud. Okay, thank you so much. Masuk Afizan Haji Ponijan. Nama sedap Irin Hamzah Lasul. Kat mana nak beli buku tu? Senang saja. Kat mana nak beli buku tu? Senang sahaja di PG Mall. Di PG Mall. Kejap lagi saya akan bagi dia punya link. Sabar ya. Hajar Muhammad. Oh, alamak dia letak gambar hidung. Dia letak gambar hidung. Okay, so tuan-tuan dan perempuan, sebelum fikir nak kembangkan duit yang tak berapa nak ada tu, baik tuan-tuan dan perempuan fikir macam mana nak selamatkan duit tu dari habis. Ini the main problem of our people, masyarakat kita. Buktinya apa tuan-tuan? Orang yang dapat KWSP dalam masa 3 hingga 6 tahun habis. Dalam masa 3 hingga 6 tahun kering. Kadang-kadang duit KWSP dia dapat 500,000, kerana dia dapat 400,000. Dalam masa 3 tahun, 6 tahun, kering duit. Lagi dahsyat 3 bulan dah habis. So tuan-tuan, sebelum fikir nak kembangkan duit, fikir dulu macam mana nak selamatkan duit tu. Lagi-lagi ni, sekarang dah bulan 10. Bulan 11, bulan 12, ada lagi 2 bulan. Bulan 1, ASB punya dividen akan diumumkan. So banyaklah orang-orang kita akan tersenyum lebar dan beratur di depan bank. Sebab apa? Dah dapat dividen ASB. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, sebelum tuan-tuan fikir nak kembangkan duit ASB, kadang-kadang kita, bila dia duit ni, dia otak dia laju tau, otak ni. Dia kata, okey, macam mana yang dapat 5,000 nak jadikan dia 500,000? Kan bangang bunyinya tu. So tuan-tuan, jangan fikir sibuk nak kembangkan duit. First thing first. Dengar. First thing first. Fikir macam mana nak selamatkan duit tersebut. Selepas duit, sebahagian duit dah diselamatkan, then balance, barulah fikir macam mana nak kembangkan. Simpan dulu baru invest. Dengar, tulis dekat komen, simpan dulu baru invest. Kalau simpanan tak ada, jangan gatal-gatal nak invest. Gitu. Next. Okey, Hajar Mahmud dah ada buku tuan. Suka sangat sebab simple and mudah faham. Alhamdulillah, thank you so much. Irin Hamzah Lasul. Saya ada 2 buku. Satu buku warna merah, Dina Dirham versus Wang Kertas. Buku tu agak ilmiah dan berfakta. Satu lagi buku 365 Nota Emas Evergreen. So saya ada 2 buku. So buku yang 365 Nota Emas Evergreen tu sangat-sangat simple dan sangat-sangat mudah faham lah. Dan dia bergambar banyak, colourful. Memang setakat ini semua yang beli semua happy go lucky. Okay, so boleh dapatkan dekat PG Mall. Type saja nama saya, Syawal Emron. Kau nampak nama aku kat situ, Syawal Emron. Type saja nama saya dekat PG Mall, akan keluarlah kedai saya. So tuan-tuan, simpan dua-dua. Jangan kau simpan satu saja. Simpan duit dan juga simpan emas. Macam dalam tabung yang saya tunjuk tu. Okay, next. Okay, kita nak masuk topik yang ketiga, I think. 5 tips sebelum membeli emas. So tuan-tuan dan perempuan boleh screenshot. Siapa yang nak screenshot? Saya selalunya saya tak benarkan orang screenshot saya punya slide ni. Tetapi yang ni saya bagilah. Tuan-tuan boleh screenshot 5 tips sebelum membeli emas. Dan tuan-tuan boleh keep sharing nanti dekat Facebook masing-masing apa yang tuan-tuan dapat daripada live saya. So nanti tag saya, Syawal Ibnu Amiron.
Nama saya dekat Facebook ada IBN, Ibnu, anak lelaki. So Syawal Ibnu bin Amirun lah. So boleh carilah saya punya Facebook. Boleh follow Facebook saya juga. Ya, gitu nampak jual diri. Okay, sekejap. Simpan dulu baru invest. Kalau simpanan tak ada, jangan gatal-gatal invest. Ya, Siti Hafsah Saleh, saya dah ada 2 buku tuan. Okay, bagus, tahniah. Siti Hafsah, bagus-bagus. Oh, dah 75 orang. Baguslah korang ni, saya sukalah macam ni. 75 orang cap hadiah. Ni daripada saya sendiri, tak ada kaitan dengan branch, tak ada kaitan dengan public goal. It's fully sponsored by Syawal Emron. Gitu. Cukup 100 orang cukup 100 orang. Tak cukup 100 orang, kau mimpi je lah dik hadiah aku. Okey, kita masuk kepada topik kita. 5 tips macam mana nak beli emas yang terbaik. 1, harga yang rendah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi KFC, siapa sini pernah pergi makan KFC? Angkat tangan. Tulis dekat komen, saya. Siapa yang pernah pergi KFC, kita selalu cakap dengan adik cashier tu, dik, akak nak KFC, akak nak ayam paling besar, harga paling murah. Kau ingat KFC tu bapa engkau ada joint venture. Dengar tuan-tuan. Tetapi itulah sifat manusia. Sifat manusia dia nak harga yang paling rendah dengan kualiti yang paling terbaik. Itu adalah sifat manusia dan kita tak boleh lawan. So that's why sebelum nak beli emas, kita ada 5 tips. Ingat, 5 tips ni kau kena jaga. Jangan buat satu saja. Kalau awak tengok satu saja, tuan-tuan dan perempuan tengok satu tips saja, tuan-tuan akan terciduk ataupun tersontot. Esok malam saya akan buat FB Live PG Mon. Stay tune dengan saya punya Facebook. Saya akan saya akan hurai satu buku namanya Tersontot di Pintu Syurga. Attend saya punya PG Mall punya seminar esok malam. So, siapa yang sibuk dengan satu tips saja, tuan-tuan, saya berani jamin yang tuan-tuan akan terceduk dan tuan-tuan akan tersontot di pintu syurga. Sebab apa? Kita mudah suka pada kualiti yang bagus dengan harga yang murah. Walhal benda tu tak akan berlaku, tuan-tuan. Benda tu tak akan berlaku. Alright, so first step, tuan-tuan, cari harga yang rendah. Tetapi ini bukan satu-satunya tips untuk beli emas yang terbaik. Okay, next. Wah, dah ada 80 orang. Dahsyatlah korang ni. Keep on sharing. Okay, satu, tadi saya dah cakap harga yang rendah. Yang kedua, ini poin yang kedua, susut nilai yang rendah. Susut nilai yang rendah. Apa tu susut nilai? Susut nilai ni adalah dalam bahasa Inggeris dia panggil depreciation. Okay, maksudnya harga emas tu ada depreciation ataupun susut nilai, dan susut nilai dia tu paling rendah dalam pasaran. Which is dalam public gold susut nilai kita bawah 9%. So bagi saya sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat best, the best platform dekat dalam pelaburan emas di Malaysia. So susut nilai yang rendah. Okay, next. Yang ketiga, stok tiada had. Setakat ini tuan-tuan, public gold tak pernah gagal. Dengar elok-elok. Public gold tidak pernah gagal deliver emas mereka kepada customer. Cuma, ni aku nak tekankan. Cuma kadang-kadang, saya ulang lagi sekali. Cuma kadang-kadang ia terlewat kerana beberapa faktor birokrasi. Of course, kita buat jual beli emas ni tuan-tuan, dia bukan jual beli coklat dik. Sekilo RM1 tak. Dia jual beli emas yang 1 gram pun nilai dia hampir RM300. So of course, dia ada satu sistem SOP yang ketat. So SOP tu menyebabkan setiap benda ni perlu dicek, ditengok, didouble check, duit keluar dan masuk dan sebagainya. That's why dia terlewat sedikit. Bukan tidak ada stok. Even our founder Datuk Wira Louis Eng pun hari tu bila kecoh dekat social media, public gold tak ada stok, public gold tak ada stok. Sekali dia buka dia punya apa panggil? Peti besi dia, melopong semua orang.
Dia buka peti besi dia yang 1 gram je tau. Dia tak buka peti besi dia yang kilo-kilo punya. Yang 1 gram punya tu. So melopong semua orang tengok ready stock Public Gold punya barang. Cuma lewat sikit kerana ada SOP yang ketat. So of course lah Public Gold keep on improvement day by day. So tak perlu risau. Okay, tengok komen sikit. Okay, ngam. Okay, keep on sharing. Ada 80 orang. So yang keempat, cawangan jual beli yang banyak. So tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita nak beli emas, kita jumpa satu cawangan saja. Memanglah emas tu murah tapi cawangan dia ada satu. Iaitu dekat mana? Tu dekat Zimbabwe. So kau nak kena tempah tiket flight pergi Zimbabwe sebab nak beli emas yang harganya murah. Kau gila ke dik? So di Public Gold kita ada 18 cawangan. 17 cawangan di Malaysia, 1 cawangan di Indonesia, dan by this year saya dilaporkan ada lagi 5 cawangan akan dibuka di Indonesia. Best ke best? So total kita ada 18 campur 5, 18 campur 5, so kita ada 23 cawangan di Malaysia dan Indonesia. Kau bayangkan macam mana besarnya Public Gold akan pergi another 5 to 10 years. So stay dengan Public Gold. Alright? So Public Gold adalah satu-satunya syarikat jual beli emas yang provide syarikat yang terbanyak, syarikat yang ada di luar negara juga, iaitu di Indonesia. Okay, next. Dan the most important, ini paling penting, syarat jual beli yang tidak cerewet. Tuan-tuan nak buy, tuan-tuan boleh. Tuan-tuan nak sell, tuan-tuan boleh. Tuan-tuan nak hold, tuan-tuan boleh. Ambil dadu tu baling, kau nak buy, sell, hold pun boleh. So syarat jual beli di Public Gold tak cerewet. So tuan-tuan, emas yang tuan-tuan beli dengan Public Gold patah 2, Public Gold tetap ambil. Tuan-tuan, emas yang tuan-tuan beli dengan Public Gold dia punya sertifikat hilang, Public Gold tetap ambil balik. Tuan-tuan, emas yang tuan-tuan beli dengan Public Gold cala bala, Public Gold tetap ambil balik. Itu point dia, tak cerewet. Ada sesetengah, kita tak sebut mana-mana, ada sesetengah syarikat jual beli emas, kalau kita beli emas dia, tiba-tiba ada cala-cala sikit, bukan banyak, sikit, itu pun dia dah tak terima. Benda ni saya ada cerita dekat dalam saya punya buku yang warna merah ni. Ada cerita dalam buku ni, emas tersebut. Saya ada gambar lagi dalam tu dan ada case study. Memang syarikat tersebut kalau ada cala-cala dia tak terima emas yang dibeli daripada dia. Kemudian ada cala dia tak nak terima. Dia tak nak buat buyback. Itu okey lagi. Ada lagi syarikat lain, dia jual emas tapi dia tak beli emas. Kau tak gila? Kau bayangkan, kita beli emas daripada syarikat ni, tapi bila kita nak jual balik dia kata, oh kita jual saja emas, kita tak beli emas. Jam. Otak jam dek. Memang jam. So kau nak jual kat mana kau punya emas tu? So that's why saya kata, ini adalah 5 prasyarat sebelum nak beli emas. Jangan tengok harga emas semata-mata. Jangan tengok harga emas semata-mata. Tolong kaji 5 prasyarat ni. So then baru kita buat keputusan kita nak membeli emas dengan syarikat mana. Okay, next. Okay, so siapa yang tanya tadi, ada ramai yang tanya kat mana nak beli buku saya. Inilah dia dekat PG Mall, buku saya yang warna merah. Boleh screenshot, selepas tuan-tuan screenshot boleh scan QR code tu. Saya bagi masa 10 saat dari sekarang, tuan-tuan boleh screenshot. Nanti scan saja QR code tu. Bila dah scan, nanti dia akan bawa terus tuan-tuan dan perempuan ke kedai saya. Terus ke kedai saya. Tak payah singgah mana-mana. Terus pergi kedai saya, add to cart dan buat bayaran. Saya bagi masa 10 saat dari sekarang. Okay, sudah. Okay, ngam. Next. Okay, so tadi saya dah share 5 tips beli emas
sebelum beli emas, sekarang ni bagi siapa yang dah beli emas, saya nak bagi 5 tips dan trik macam mana tuan-tuan dan perempuan boleh jadi pelabur emas yang bijak. Nabila Hassan, oh bagus Nabila Hassan ni. Dia very take note. Saya suka orang macam ni. Kalau student saya macam ni, saya bagi dia hadiah. Tapi kita baru ada lagi 15. Cukup 15 orang, saya nak bagi hadiah. Okey, tips jadi pelabur emas yang bijak. Okey, jom. 1. Okay, next. Okay, ni yang pertama. Pertama, tuan-tuan nak jadi pelabur emas yang bijak. Nak jadi pelabur emas yang bijak. Nak jadi pelabur emas yang bijak. Aku ulang 3 kali tau. Adalah asingkan duit kecemasan. Asingkan duit kecemasan. Jangan duit kecemasan tu kau guna untuk beli emas. Nanti bila emergency, kita nak jual balik emas, kita rugi sebab emergency ni boleh berlaku bila-bila. Contoh kita beli hari ni, minggu depan ada emergency. Kita jual emas yang kita beli hari ni. Kan satu kerja yang sangat bangang namanya tu. So itu akan menyebabkan kita rugi dan kita satu akibat dia adalah kita akan skeptical. Kita akan trauma dengan emas. Katakanlah hari ni kita beli 280. Minggu depan harga jatuh 270. Kemudian minggu depan tu pula hari yang harga 270 tu turun RM10, kita nak guna duit. Dan kita terpaksa jual yang kita beli emas tadi dengan duit kecemasan. So bagi saya tuan-tuan, dengar. Tolong beli emas, jangan guna duit kecemasan. Asingkan. Okay? Nombor 2, next. Beli emas dengan wang lebihan ni samalah konsep dengan yang tadi. So bila ada duit lebihan baru beli emas. Jangan duit yang ada dalam poket, duit tu lah juga kau beli emas. Dek, kalau kau ada beli emas semua duit dalam poket, kau pergi kedai mamak, tiba-tiba kau nak bayar pakai 1 dinar. Mamak tu pandang kau atas bawah je. So orang kata tu be realistic. Dalam dunia hari ini. Alright, okay, next. Ini sangat penting. Beli untuk wealth protection bukan speculation. Ramai beli emas kerana spekulasi. Tahu tak spekulasi ni apa? Spekulasi ni adalah, oh member kata, minggu depan harga emas naik. Bulan depan harga emas confirm naik. So kita pun beli. Tiba-tiba harga emas jatuh. So kita beli kerana spekulasi, bila harga emas tak naik, jatuh, kita kecewa dan kita akan trauma. So tuan-tuan, beli emas kerana wealth protection. Kerana kita nak protect kekayaan kita. Bukan kerana spekulasi. Siapa yang beli kerana spekulasi, dia takkan bertahan lama. Saya beli emas 2015 sampai hari ini, 7 tahun dah berlalu kerana wealth protection. Dan Alhamdulillah, tahun ini saya berjaya beli tanah lot cash. Saya beli tanah lot cash dengan emas yang saya simpan selama hampir 7 tahun tersebut. So, doakan lagi 2 tahun saya nak dirikan rumah pula dekat situ. So, tahun ketiga saya nak angkat orang rumah, bawa masuk rumah tu. Kalau ada lah, kalau tak ada saya angkatlah patung. Okay, so beli kerana wealth protection, jangan beli kerana spekulasi. Okay, nombor 4 adalah, ini pun sangat penting. Ini pun sangat-sangat penting. Tuan-tuan, nak jadi pelabur emas yang bijak, pantau harga bila perlu sahaja. Pantau harga bila perlu. Ramai orang setiap saat, setiap minit dia tengok harga emas. Jenuh dek nak terang kan? Kejap lagi naik RM1, naik 20 sen, turun 50 sen, esok turun RM2, lusa naik RM3. Kau nak buat apa? Kejar tengok harga emas. Tak perlu. Tuan-tuan, tengok harga emas ni 2 waktu saja. Dengar, tengok harga emas ni 2 waktu saja. Yang pertama waktu beli, yang kedua waktu kita nak jual balik. Selain daripada tu tak payah tengok, buat pening kepala je. Jiwa pun tak tenteram. Okay, next. Okay, nombor 5, melabur sambil berniaga. That's why saya kata, orang yang nak jadi pelabur emas bijak, dia mesti
beli emas, labur emas sambil berniaga emas. So Public Gold sediakan platform yang cukup padu, cukup power, iaitu platform PGBO. So next, tuan-tuan boleh tengok, nampak? So Public Gold provide semua benda, dia provide. Dia provide produk, dia provide pejabat. Public Gold provide staff, Public Gold provide IT, Public Gold provide marketing. Kerja kita hanya cari customer sahaja dan kita leveragekan semua yang Public Gold sediakan. Dan kita tak keluar satu sen pun untuk benda-benda tu semua, tuan-tuan. Okay, bahkan kita dibayar oleh Public Gold untuk dapatkan customer. So that's why saya kata, nak jadi pelabur bijak, jadilah orang yang simpan emas, sambil sambil berniaga emas, gitu. Okay, next. Alright. So semua nak dapat 20 gram Wari Wanabi. Refresh. Sabar. Tenang. Okay. Keep on comment, keep on sharing, keep on ajak kawan-kawan yang lain untuk join kita punya live. So that mana tahu kadang-kadang kita ni ajak orang lain nak sebarkan manfaat, nak sebarkan ilmu, Allah akan mudahkan laluan kita. Tiba-tiba nama kau naik dek non, kau tak gembira. 20 gram. Mengangkang kat rumah pakai boxer, tengok aku bercakap, tiba-tiba dapat 20 gram. Tak gila. So keep on sharing. Ada 86 orang. Saya dah janji tadi cukup 100. Saya bagi hadiah daripada saya sendiri. Okey, kita buat selingan Raja Lawak sikit lah. Saya panggil khas Amir Raja Lawak. Tak adalah. So ini adalah satu selingan yang mana tuan-tuan dan perempuan akan tengok. Saya ni sebenarnya 7 tahun dalam dunia emas dan perak ni. So macam-macam orang kata tu tohmahan, ujian, macam-macam tuan-tuan. Bukan sikit, banyak. Ada yang dengki, ada yang attack kita macam-macam. So ini antara selingan-selingan. Bahkan ada yang lawak-lawak pun saya suka. Ini antaranya lah. Jom kita tengok. Okay, next. Okay. This is very important. Okay, salah faham besar dalam dunia emas, beli hari ni, next week nak jual. Kalau beli sekilo tak apa, baru beli 0.5 gram je pun. So tuan-tuan, ini benda yang kita kena tanam dekat otak kita punya klien. Orang salah faham. Dia ingat dia beli 0.5 gram hari ni, minggu depan dia dah jadi jutawan. Dik, tolong berpijak di bumi yang nyata. Kalau dia tak sedar, tuan-tuan dan perempuan mungkin boleh tampar muka dia. Tuan-tuan dan perempuan dengar. Ini salah faham paling besar dan paling kelakar dalam hidup saya. That's why saya letak benda ni kat dalam bahagian Raja Lawak. So tolong advice, tuan-tuan boleh screenshot lah kalau nak. Advice ataupun tolong share dengan orang lain supaya take note. Okay, dunia emas bukan beli hari ni, next week jual. Bukan. Okay, kecuali dia ada game-game dia yang khas. Which is benda tu of course lah kau kena duduk bergelutut dengan aku, barulah kita boleh share the point-point yang penting. Okay, next. Kedua, benda basic dalam emas adalah emas 999 dan emas 916 ni tak sama. Jadi jangan samakan harga. Dik, kau nampak tu, itu siput apa kita panggil? Siput oin-oin. Aku tak boleh sebut perkataan-perkataan kan. Ada orang kata Syawal ni mulut jahat. Okay, siput oin-oin. So tuan-tuan dengar, 999, 916 tak sama harganya. That's why ada setengah orang bila tanya saya, Wal, harga emas sebut 260. Kemudian dia cakap dengan saya, semalam aku pergi kedai emas, harga emas 220 je, asal Public Gold mahal? Kemudian kita tanya dia, kedai emas tu 916 ke 999? Dia pun jawab 916. Kan kita rasa terbakar. Jadi jangan terbakar tuan-tuan, mereka tak tahu. Kita lah kena educate mereka. Okay, next. Ini very important. Saya harap tuan-tuan nampak lah. Kalau tuan-tuan tak nampak, boleh screenshot, nanti korang besarkan baca sendiri apa yang Mamat ni tulis. Okay, apa yang Mamat ni tulis. Saya tengok dekat phone tuan-tuan, dia dah kecil sikit. Okay. Tapi saya punya status ni
Saya tulis apa saya tulis tu, ada sesiapa boleh bagi jawapan. Small don't die, big trouble people. Maksud dalam bahasa Melayu, kecil-kecil tak nak mati, besar-besar nyusahkan orang. Inilah orang dia. Kau screenshot, nanti kau bacalah sendiri apa statement dia dalam WhatsApp dekat saya. Okay, next. Ni satu lagi. Bila harga emas naik, dia kata mahal. Bila harga emas turun, dia kata tunggu turun lagi. Sebenarnya kau nak apa, dik? Sebenarnya kau nak apa? That's why saya selalu sebut, orang macam ni kita tinggalkan dengan satu hashtag. Siapa yang pernah dengar seminar saya daripada day one, saya buat seminar offline pun macam ni lah kau tengok aku dekat online, macam ni lah aku dekat offline. Dik, saya tinggalkan satu hashtag. Kan saya kata BODOH. Tanya mak kau. Aku bukan diva AA, dik. Aku cuma nak bagi tahu. Saya tinggalkan satu hashtag. Siapa yang ada perangai macam ni, hashtag sila meninggal. Hashtag sila meninggal. Tolong tulis dekat komen hashtag sila meninggal. Hashtag ni hanya Syawal Amiron je berani pakai. Saya tengok speaker lain semua tenang. Assalamualaikum semua. Kita mestilah membeli emas. Tak, dik. Kau dengan aku tak macam tu. Saya minta maaf. Saya bukan perangai macam tu. Macam mana saya dekat luar, macam tu lah saya. Bukan orang yang bermadah pujangga gitu. Kalau saya kata tak betul lah. Kalau saya kata salah lah. Gitu. So orang yang perangai macam ni, hashtag sila meninggal. Tolong hashtag sikit, aku nak tengok siapa yang berani letak hashtag. Okay, next. Alright, so dah habis dah selingan Raja Lawak. Oh, Hanif Nasri, bagus lah. Dia seorang je antara yang paling berani hashtag sila meninggal. Okay, so tuan-tuan, buku pertama saya yang merah tadi, betul? Ini buku kedua saya. Okay, buku kedua saya ni buku kuning, 365 Nota Emas Evergreen. So kalau tuan-tuan ni dealer, tuan-tuan ni customer, belilah buku ni wajib. Dan tuan-tuan akan ada nota-nota. Saya sediakan 365 nota emas evergreen untuk tuan-tuan dan perempuan semua. So tuan-tuan boleh gunakan ni untuk buat copywriting, untuk buat konten dekat TikTok, untuk konten dekat Facebook, konten dekat Twitter, konten dekat mana-mana sahaja. So 365 ni nota dia berbentuk infografik, tak terlalu banyak tulisan, simple dan ramai yang baca semua suka. Semua suka. Setakat ni tak ada yang tak suka. Okay? So kat mana nak dapatkan? Senang saja. Screenshot, scan QR code itu. Screenshot, scan QR code itu. Saya bagi 10 saat untuk tuan-tuan screenshot. Bundle kasut sila hidup. Mungkin dia kata sila hidup tu dia nak tolong educate customer ni. Bagus bundle kasut ni. Okay. Orang ramai sila meninggal ini memang cara saya. Saya minta maaf lah. Kalau tuan-tuan tak selesa, saya tak tahu nak buat macam mana. Saya tak boleh ubah diri saya untuk orang. Dan tuan-tuan pun tak boleh ubah diri tuan-tuan untuk orang. Cuma kita kena meraihkan perbezaan antara setiap manusia. Dengan perbezaan setiap manusia ni lah, barulah pelangi kelihatan cantik. Kau nampak? Aku punya bahasa. Cikgu BM kot. Okay. Kalau pelangi tu tuan-tuan, color warna merah je semua, kau nampak macam darah dekat atas tu. Tapi disebabkan Tuhan cipta 7 warna pelangi, cantik. Disebabkan kepelbagaian orang, kepelbagaian ragam sifat manusia itu hidup dalam keadaan yang sangat murni dan indah. Begitulah kita. Menerima kekurangan dan kelebihan orang lain tidak akan menyebabkan kita hina ataupun mulia di sisi Tuhan. Gitu. Okay. Next. Okay, this one is our last topic. Ini adalah cerita tentang PGBO. Okay, PGBO ni tuan-tuan nampak tu logo Public Gold Group. Okay, PGBO ni apa? PGBO ni adalah Public Gold Business Owner. Public Gold Business Owner. PGBO. Okay, tak silap saya dia launch 2018 atau 2019 by Public Gold. Inilah logo kita sebagai dealer Public Gold. Next. Okay, ini soalan paling basic. Serius, sampai sekarang pun saya masih lagi terima soalan ni.
public gold ni under public banker. So tuan-tuan dan perempuan dengar, ini jawapan dia. Kalau korang tak suka tulis, boleh screenshot, nanti kau post je lah kat Facebook masing-masing. Tuan-tuan, jawapan kepada public gold ni under public banker, jawapannya tidak ada kaitan baik public phone ataupun public transport. Jauh sekali public toilet. Tidak ada. Public gold adalah stand alone company. Company yang berdiri dengan sendirinya. Company swasta berdiri dengan sendirinya jual beli emas. Dia tak ada kaitan dengan mana-mana. Okay, next. Dan di PG Group, dengar tuan-tuan, di PG Group kita terbahagi kepada 7 cabang. Kau nampak betapa membesarnya public gold dengan begitu baik. So public gold dulu hanya ada public gold dan juga public safe. Ada juga koperasi dagang emas, tak silap saya dulu. Cuma hari ini public gold group telah berpecah, bukan not berpecah, telah melahirkan beberapa orang anak lagi. So di public gold kita ada 7 cabang bisnes, 7 cabang income. So di public gold sendiri, kedua kita ada PG Gold Museum, tempat jual beli emas dan juga museum emas terbesar di Malaysia. Kemudian kita ada Aurora Italia, barang kemas high-end untuk datin-datin. Kemudian kita ada PG Mall, satu-satunya platform e-commerce di Malaysia yang provide cashback up to 3.5% without third party application. Perbelanjaan kini menjadi pendapatan. Kau nampak aku punya trademark. Okay, so siapa-siapa yang nak tahu tentang PG Mall, simple saja. Setiap Ahad malam pukul 9 saya akan live dengan PG Mall setiap Ahad. Alright. So yang kelima PG Jewel, ini adalah syarikat jual beli barang kemas. Makcik-makcik kampung punya style. Koko, ketum, anggur, apa lagi, macam-macam nama korang letak kan. KDE, Koperasi Dagang Emas, itu Arhanu di bawah Public Gold. Kemudian kita ada Public Safe Deposit Box, satu syarikat yang sediakan safety deposit box di bawah Public Gold. So inilah 7 cabang bisnes sebagai PGBO. So saya harap tuan-tuan clear Okay, next. Muhammad Faiz, penerangan sangat jelas. Thank you so much. Macam ni lah adik, cikgu. Kalau tak bagi penerangan jelas, anak murid tak faham. So saya baca banyak buku, saya attend banyak seminar, saya berkecimpung dengan semua mentor. Kemudian saya dapatkan ilmu-ilmu daripada mereka, saya cuba compress dan come out dengan my own style. Dengan cara saya tersendiri. So that tuan-tuan dan perempuan boleh memahami public gold dengan lebih mudah dan faham. That's why tuan-tuan tengok saya punya slide pun sangat happening, sangat-sangat cantik nampak. Tak ada orang nak puji, tak ada orang puji. Slide Cik Syawal cantik, aku pujilah diri sendiri. Kau nampak? Kalau tak ada orang puji kita, tuan-tuan kena puji diri sendiri. Terpulang, pergi mam, orang nak cakap apa? Sila meninggal. Alright? So saya cuba yang terbaik untuk beri penerangan yang sempurna dan sebaik mungkin. Saya suka perkataan ini, KISS. K-I-S-S. Kalau kita terjemah dia dalam bahasa saya, KISS ni bukan ciuman. K-I-S-S adalah keep it stupid simple. Okay. Apabila kita nak sampaikan satu-satu perkara, KISS dia. Jangan cium, KISS dia. Maksud dia keep it stupid simple. So that orang yang dengar pun dapat faham dengan cemerlang. That's why itulah yang saya tulis buku saya. Bacalah buku saya, tuan-tuan akan tahulah bagaimana KISS-nya aku. Okay. So Public Gold antara syarikat yang dapat World First Syariah Compliant Gold and Trading Company di Malaysia. So inilah dia punya sijil daripada Amani Advisor. So siapa yang tak percaya tak apa, next. Siapa yang tak percaya gambar sijil ni, orang kata boleh buat kan. Tu kau nampak tu. Kau nampak tu Cina tu. Yang pegang tu Cina tu. Itulah kita punya founder Datuk Wira Louis Eng. Okay. Walaupun dia Cina tuan-tuan, bukan Islam, non-Muslim. But dia berusaha untuk memastikan disebabkan pelanggan dia ramai Muslim. Of course dia nak memastikan setiap gerak kerja, setiap transaksi jual beli di Public Gold menepati kehendak
pelanggan, menepati kehendak citarasa agama pelanggan. So saya sangat tabik hormat bagi Datuk Seri Wira Louis Ng, it's not Datuk Seri, Datuk Wira Louis Ng, kerana turun padang mencari, menyediakan syariah certification untuk kita semua, hampir 700,000, kita dah 600 lebih, 600,000 rakyat Malaysia yang membeli emas dengan public gold, membeli emas dengan mudah, murah dan patuh syariah. Okay, next. So selain tu kita ada juga strategic partnership kita dengan Tekun. Ini semua, kenapa saya tunjuk gambar-gambar ni? Nak menunjukkan public gold ni is real business. Public gold ni bukan sembang kencang dik. Public gold bukan sembang kencang. Public gold is a real business. Next. Kita JV juga dengan PDRM. So mostly semua kita punya branch di public gold di Malaysia dijaga oleh Polis Bantuan PDRM. Kalaulah public gold ni scam, kau gila kau PDRM tu nak jaga. Okay, next. This one, tiga-tiga ni mentor saya. Datuk Wira, of course, our founder. Kemudian sebelah Datuk Wira yang berdiri tu adalah Dr. Izwan. Dr. Izwan ni adalah kita punya team, saya punya team sendiri. So beliau sangat pakar dalam bidang ilmu akhir zaman dan beliau sangat pakar dalam bidang prediction harga. So that's why saya sangat berterima kasih dengan Dr. Izwan. Dan insan yang sedang duduk tu, yang janggut putih, jubah putih, kopiah putih, namanya Sheikh Imran Hussein. Tuan-tuan boleh Google saja Sheikh Imran Hussein. Beliau adalah satu-satunya susuk tubuh individu yang sangat against riba dan sangat against dengan monetary system hari ini. Tetapi tidaklah bermakna kita against, kita tak setuju, kita tak gunakan duit. Kita gunakanlah duit dan kita hidup dekat dunia ni dik. Cuma kita tak bersetuju dengan perkara tersebut. So tuan-tuan kalau kenal siapa mamat yang tengah duduk tu, tuan-tuan akan tahulah betapa dipercayainya public gold ni. Okay, next. Okay, so tuan-tuan yang mana nak cari lagi detail tentang public gold, tuan-tuan boleh hubungi saya. Tuan-tuan boleh hubungi mana-mana dealer. Tuan-tuan boleh yang ni aku nak korang jual diri. Siapa dealer? Tulis. Oh, saya dealer. Boleh hubungi saya. Boleh hubungi saya. Dan korang suka macam tu. Dekat mana-mana orang lain punya live, korang kan suka. Oh, saya dealer. Hubungi saya. Orang tu tak suruh pun. Korang pandai-pandai. Yang ni aku suruh. Tulis. Siapa dealer? Tulis dekat komen tu. Aku dealer. Boleh cari aku. So, tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan nak cari ilmu tentang public gold, ilmu emas, tuan-tuan boleh pergi ke saya punya channel Telegram. Tuan-tuan dan perempuan boleh direct bertemu dengan saya, WhatsApp saya, ataupun saya akan guide A to Z. Saya akan guide A to Z untuk tuan-tuan dan perempuan. Oh, nampaknya kita tak achieve 100 dia naik 90, turun 80, naik 90, turun 80. Dia memang macam tu je, macam roller coaster. Okay, next. Okay, tuan-tuan, this is very important. Inilah very important. Tuan-tuan faham apa yang kita labur apa yang kita faham. Then kita akan labur emas dan bukan lebur emas. Barulah dia akan bertepatan dengan topik kita hari ini. Sebab apa? Sebab kita faham apa yang kita labur apa yang kita faham. Then kita tak akan lebur dalam pelaburan kita. Next. So tuan-tuan, saya ni dalam grup Amazing JE24K di bawah mentoring Mama Azizah Hassan. So siapa yang kenal Mama dia tahu Mama ni umur 60 tuan-tuan. Kau bayangkan nenek-nenek dah ni. Tetapi dia mampu mengemudi sebuah kapal yang hampir 170,000 orang. Dia punya empire. Okay. So saya juga salah seorang komiti dalam tim JE24K dan dengan siapa tu mentor utama kita iaitu Cik Syukur Hashim pun saya selalu jumpa, bukan selalulah, adalah sekali dua.
Tak adalah selalu kan, kalau sekali dua. Okay, jumpa beliau, minta pendapat, minta pandangan, even saya sendiri hadiahkan buku saya kepada beliau. Okay, next. Okay, ini antara gambar-gambar lah perjuangan, perjalanan saya dalam Public Gold bersama insan-insan yang istimewa di mata saya. Okay, next. Saya juga tuan-tuan, selain daripada Public Gold, saya juga diberi kepercayaan. Contoh itu Lubuk Emas Hartanah. Saya bagi seminar bersama dengan Faizul Rizwan dalam satu webinar khas. Saya cerita pasal properti, saya cerita pasal emas. Selain daripada itu, saya juga attend ESQ tuan-tuan. Kemudian kita attend juga seminar-seminar properti. Saya juga attend dengan Azizi Ali. Saya juga pernah attend NLP. Saya juga pernah duduk bersama dengan Tok Ki. So tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan hidup saya ni banyak knowledge yang saya ambil daripada guru-guru, mentor-mentor saya. So semua ni saya rangkum dalam buku-buku saya, dan mereka yang berlagu lutut dengan saya of course akan dapat lebih. Next. Ini adalah mini library rumah saya. I think this gambar adalah tahun 2020, tahun lepas punya gambar. So tahun ni dah 2021, of course buku dah makin bertambah. So tuan-tuan dan perempuan, percaya cakap saya, satu amalan yang sangat luar biasa hebat adalah membaca. Satu amalan yang luar biasa hebat adalah membaca. Bila tuan-tuan membaca, tuan-tuan akan jadi lebih pandai daripada semalam. Lebih pandai daripada diri tuan-tuan dan perempuan yang semalam. Baca hari ni, tuan-tuan lebih pandai daripada semalam. So kita punya musuh bukannya orang lain, musuh kita adalah diri kita sendiri. So kita mesti lebih baik daripada hari semalam. Of course dengan cara membaca semalam. So membacalah. Tuan-tuan boleh dapatkan banyak buku kewangan dekat PG Mall, dekat kedai saya. Okay, next. So ini my first book. Yang buku merah ni tuan-tuan, dia punya cetakan pertama, dia punya kulit warna hijau. Macam tu lah Dina Dirham versus Wang Kertas. Cuma cetakan kedua warna merah. Ini pun tinggal 50 pieces saja kat dalam PG Mall. Lepas tu habis. Tunggulah tahun depan kot saya nak cetak yang seterusnya. Okay, next. Ini buku kedua saya. Buku warna kuning, Nota Emas Evergreen, 365 Nota Emas Evergreen. Okay, next. Ini wajib. Tolong bantu saya. Tuan-tuan dan perempuan wajib untuk join, duduk dalam channel Telegram saya. Tuan-tuan ni dealer ke, bukan ke, customer ke, bukan ke, screenshot, scan QR code tu. Screenshot, scan QR code. Dekat Telegram saya share ilmu emas setiap hari tanpa miss. Dengar. Ilmu emas saya share dekat channel Telegram saya setiap hari. Dekat situ ada 3,600 orang. 3,600 orang. So masuk dan belajar. Apa yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan boleh share dengan orang lain, tak ada masalah. Saya benarkan, copy and paste dibenarkan. Even dalam Telegram saya pun ada juga daripada dealer-dealer yang lain. Saya dah tulis dekat bahagian info Telegram saya. So saya bagi 10 saat, tuan-tuan boleh screenshot dan masuk dalam channel Telegram saya. 10 saat dari sekarang. Saya nak baca komen dulu. Sementara tu tuan-tuan screenshot, nanti boleh share dengan siapa-siapa. Okay. Alright. Okay, next. Okay. Ini special. Ini special. Yang ni special saya buka khas untuk tuan-tuan dan perempuan hari ini saja. Hari ini sahaja. Alright. So set combo ni, set combo ada 2 buah buku. Tuan-tuan boleh dapat dengan harga RM50 sahaja. Sebenarnya harganya 2 buku ni 66.90 sen.
6690 sen. Kemudian dekat dalam kedai saya, combo ni harganya RM60. Tetapi untuk pagi ini hadiah saya. Walaupun tak capai 100 orang, tak apalah. Walaupun tak capai 100 orang, tak apalah. Okay, saya bagi juga hadiah ni. Untuk set combo ni, 2 buah buku hanya RM50 sahaja. 2 buah buku hanya RM50 sahaja. So tuan-tuan kena masukkan kod ni, BWM2021. BWM2021. So tuan-tuan boleh screenshot. Nanti boleh scan QR code tu dan ingat dia punya QR code tu. Saya bagi masa 10 saat untuk tuan-tuan screenshot sementara saya baca komen. Okay, Nurul Aini Abdullah, cikgu nanti share sekali slide dan poster comel-comel tadi kat tadi cikgu. Untuk poster ni saya minta maaf tuan-tuan. Ini daripada guru saya lah dan mentor-mentor saya. Saya tak dibenarkan untuk share slide-slide saya lah. Saya minta maaf. Tapi tuan-tuan kalau nak tengok dekat dalam video ni, boleh tengok balik semula dekat YouTube, boleh tengok balik semula dekat Facebook. Tuan-tuan boleh screenshot ataupun nak buat sendiri terpulang. Boleh, saya tak ada masalah. Tapi saya tak share lah. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan hormati saya. Saya tak share saya punya slide dengan orang luar lah. Dengan siapa-siapa. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil dekat apa ni, dekat live ni, dipersilakan. Boleh. Screenshot, nak share dengan orang lain pun boleh. Okay, tuan-tuan juga boleh dapatkan 2 buah buku saya tu. Dalam buku tu nanti tuan-tuan akan dapat lagi banyak ilmu sebenarnya. Bahkan slide saya tu pun tuan-tuan akan lagi cantik slide tuan-tuan, lagi comel slide tuan-tuan, lagi bernilai slide tuan-tuan nanti. Bila tuan-tuan ada knowledge. So bacalah 2 buah buku saya tu. Okay, next. Apa lagi? Ya, dah habis. Alhamdulillah. Thank you so much. Itu saja 85 orang. 85 orang. Thank you so much kerana bersama dengan saya pagi Sabtu ni. Itu sajalah. Itu je saya mampu cakap. So, dapatkan buku-buku saya. Alright. So, jumpa anda malam besok. Malam besok, kita ada Fantastic Sales dengan PG Mall. Ini ada promo lah. Ini satu lagi. Siapa yang tak nak beli buku ni RM50, besok malam saya akan terangkan macam mana nak dapatkan 2 buku ni RM10 10 sen. 2 buku ni RM10 10 sen. 2 buku 10-10. Promo 10-10 by PG Mall. Tapi dia ada syaratnya lah. Esok malam dekat saya punya Facebook Live bersama dengan PG Mall, saya akan terangkan macam mana nak dapatkan dia punya term and condition. Okay, I pass back the floor pada Fika. Thank you so much. Alright, terima kasih banyak.